Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak pelajar Ustazah yang tingkatan 1. Okey, hari ini Ustazah akan terus masuk tajuk baru, iaitu tajuk Bidang Akhlak Islamiah. Tajuk yang terakhir iaitu tajuk Maruah Diri Cermin Peribadi. Okey, jadi hari ini sebelum Ustazah mula dengan lebih jauh, kita tengok dulu apa yang patut kita cover untuk tajuk Maruah Diri Cermin Peribadi ni. Okey, pertama kelas kita tengok subtajuk ataupun isi penting yang terdapat di dalam subtajuk. Okey, semua sekali tajuk Maruah Diri Cermin Peribadi ni ada 5 subtopik iaitu maksud menjaga maruah diri. Kemudian, kewajipan memelihara maruah diri ada terkandung dalam dalil. Jadi, kita akan pergi go through apakah yang diucapkan apakah yang terkandung di dalam dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa Muslim dan mukmin ni wajib memelihara maruah diri. So, Ustazah ulang lagi sekali. Memelihara maruah diri ni hukumnya wajib kelas. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Subtopik yang ketiga ialah cara-cara menjaga maruah diri. Okey, cara-cara menjaga maruah diri ada 3 semua sekali. Yang ni kamu kena hadam. Okey, cara-cara menjaga maruah diri yang pertama ialah dari segi penampilan berpakaian. Kemudian cara menjaga maruah diri yang kedua ialah dari segi kesopanan dalam percakapan. Kemudian, yang ketiga ialah cara menjaga maruah diri dari segi keelokan tingkah laku. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Cara-cara menjaga maruah diri dalam Islam ada 3. Pertama, memelihara dalam bentuk penampilan berpakaian, cara bercakap dan juga perilaku ataupun perangai. Keelokan perangai perlu kita jaga. Okey, jadi 3 aspek tu kita kena jaga. Okay, kemudian kita pergi kepada subtopik yang keempat. Contoh tingkah laku bermaruah dalam hadis. Kenapa kita kena tahu? Kalau ikutkan tingkah laku bermaruah, ada banyak lagi. Tapi nak disebutkan di sini daripada hadis ada contoh tingkah laku yang kadang-kadang remaja sekarang buat. Jadi kita sebagai remaja Muslim yang belajar tentang malu ialah cerminan peribadi, kita kena tahu apakah perbuatan-perbuatan yang boleh mencemarkan maruah diri yang kita tak boleh buat selaku seorang remaja. Okey, kemudian yang kelima ialah akibat tidak menjaga maruah diri dan hikmah menjaga maruah diri. So, akibat dan hikmah berada dalam subtopik yang sama. So, saya harap semua anak-anak pelajar dapat dapat hadam dan dapat mahir tentang kelima-lima subtopik di bawah tajuk maruah diri cermin peribadi. Okey, jadi kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu subtopik menjaga maruah diri. Okey, pertama sekali kita kena tahu maksud. Jadi ada 2 maksud yang patut kamu kuasai di sini. Pertama, maksud maruah. Kedua, maksud menjaga maruah diri itu sendiri. Okay, maruah tu apa? Pelakuan menjaga maruah diri pula macam mana? Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, dalam bahasa Arab, maruah disebut muru'ah. Muru'atun. Muru'ah, maruah. Muru'ah, maruah. Apakah maksud maruah? Maksud maruah ialah keelokan peribadi. Okey, orang yang bermaruah peribadinya cantik, elok. Okey, apakah maksud menjaga maruah diri? Menjaga maruah diri ialah, okey, ini kita kena tahu. Menjaga maruah diri ialah usaha, mesti berusaha memelihara diri. Okey, pertama kita kena berusaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Jadi menjaga maruah diri ni ialah sebenarnya bermula dengan percubaan. Percubaan berusaha. Maksud saya bukan setakat cubalah kita mesti apply. Mesti jaga. Kenapa kita sebut berusaha? Sebab kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang kita terlupa.
yang kita ni terlepas laku lalu menurunkan martabat maruah diri kita kadang-kadang. Jadi menjaga maruah diri ni melibatkan usaha. Bila kita sebut melibatkan usaha, bermaksud ia bukan sesuatu yang mudah. Kita mesti berusaha sampai dapat. Okey? Jadi kita kena pelihara diri kita daripada melakukan larangan Allah, daripada melakukan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, mencemarkan kehormatan keluarga dan mencemarkan kehormatan masyarakat. Jadi sebab itulah di dalam Islam tidak menerima sebarang perilaku sumbang. Apakah perilaku sumbang? Apa-apa saja yang melanggar batas dan juga menyebabkan kita terlepas tingkah laku yang menyebabkan kehormatan diri kita tercela. Jadi perilaku sumbang tak dibenarkan di dalam Islam untuk seseorang yang menjaga maruah diri. Okey? Jadi Ustazah harap kamu faham di situ apa maksud maruah? Maruah bermaksud keelokan peribadi. Apa maksud menjaga maruah diri? Menjaga maruah diri bermaksud usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Okey ya kelas? Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua tadi. Dalil Dalil yang membuktikan hukum memelihara maruah diri itu wajib. Jadi Ustazah nak kamu tahu, apa hukum memelihara maruah diri? Wajib. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sesungguhnya Allah suka perkara yang bernilai tinggi. Dan Allah suka perkara yang mulia. Dan Allah benci perkara yang keji. Allah membenci perkara yang keji. Jadi kita kena kenal di sini kelas. Memelihara maruah diri ialah sesuatu yang bernilai tinggi dan mulia. Bermakna memelihara maruah diri sangat disukai Allah. Dan sebarang perilaku yang melanggar tata susila adab masyarakat adalah perkara yang keji. Dan perkara tersebut adalah Allah benci. Jadi kita tak boleh buat. Okay? Kemudian hadis yang kedua. Apakah yang boleh dikupas daripada hadis yang kedua? Hadis yang kedua, hadis Saidina Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Di manakah terletaknya kemuliaan seseorang? Ini dia. Kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, nilai diri pada agamanya dan maruah pada akhlaknya. Jadi kesimpulannya kelas, penentu kemuliaan di dalam hadis disebut takwa. Jadi kalau kita nak mulia, kita mesti bertakwa. Okey, penentu agama seseorang ialah nilai diri. Jika kita ada nilai diri, bermaksud agama kita tinggi. Bila kita memiliki agama, mengamalkan agama dalam kehidupan secara tak langsung meningkatkan nilai diri. Dan penentu maruah kita ialah akhlak. Jika tiada akhlak bermaksud kita tidak bermaruah. Jika kita memiliki akhlak bermaksud kita orang yang tinggi maruah. Yang itu yang kita nak kejar tadi. Kita nak kejar apa? Kita nak kejar perkara yang tinggi dan mulia yang disukai oleh Allah. Salah satunya ialah menjadi mukmin yang bermaruah. Okey, kemudian kita pergi kepada huraian kepada dalil hadis tadi kan. Okey, apakah huraiannya? Ni dia ciri-ciri muslim yang bermaruah. Di dalam hadis ini tadi telah diterangkan ciri-ciri muslim yang bermaruah, iaitu ini dia. Mempunyai akhlak yang baik, menjaga pergaulan dengan orang lain, mempunyai kepribadian yang mulia dan disenangi masyarakat. So inilah dia ciri-ciri muslim bermaruah. Okey? Penting tu maruah, akhlak. Ingat maruah, ingat akhlak. Okey? Okey, kita pergi kepada subtopik yang ketiga. Subtopik dalil dah selesai. Okey, cara menjaga maruah diri dari segi penampilan berpakaian. Okey, anak-anak boleh baca satu demi satu di sini dan lengkapkan nota yang Ustazah bagi. Kemudian, tengok juga tentang menjaga maruah diri dari segi kesopanan dalam percakapan. Bercakap sopan dan tidak keterlaluan. Intonasi nada suara sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Dan anak-anak baca semuanya.
rujuk video Ustazah ni dan lengkapkan nota berbentuk modul yang telah Ustazah hantar. Begitu juga dengan keelokan tingkah laku. Ya, boleh tengok di sini budaya berjabat tangan dengan mahram, iaitu dengan orang-orang yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan kita, yang apabila kita sentuh mereka tidak batal wuduk kita. So budaya yang baik dari sudut Islam untuk menjaga tingkah laku ialah sebenarnya berjabat tangan. Jadi kita sepatutnya pastikan bila kita jumpa orang yang lebih tua ataupun dalam kalangan kita yang terdiri daripada mahram kita, kita sepatutnya berjabat tangan, iaitu bersalam lah. Okey, kemudian meminta izin apabila lalu di hadapan orang tua sambil menundukkan badan. Yang lain-lain boleh baca lagi, terutamanya dari segi mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Ustazah yakin kat sini ada yang bawa motor kadang-kadang dalam kampung kan. Jadi Ustazah harap kamu ingat ni mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya semasa menunggang kenderaan adalah panduan menjaga maruah diri dari sudut tingkah laku yang baik. Okey, kemudian yang lain boleh bacalah semua-semua yang ada kaitan dengan kita. Kalau ada yang terbuat di sini, marilah kita tinggalkan. Tidak menzalimi haiwan, menggunakan harta awam dengan tanggungjawab dan lain-lain. Boleh refer nota saya, rujuk video dan lengkapkan. Okey, kemudian 4, contoh tingkah laku bermaruah dalam hadis. Di sini sebenarnya Nabi ada dikepilkan tentang hadis Nabi yang tidak boleh duduk di tepi jalan, melepak menghalang laluan. Mari kita tengok apa hadisnya. Okey, di sini. Okey. Ada di sini. Boleh tengok dalam buku teks. An Abi Sa'id Al-Hudri anin Nabi qala iyyakum wal julusa ala turuqat faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum ila al-majalis fa'atau tariq haqqaha qalu wa ma haqqut tariq qala qaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Okay, apakah yang Nabi cakap di sini? Okay, terjemahan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu duduk di tepi jalan. Mereka pun bertanya, kami tidak dapat mengelaknya kerana di situ tempat kami berbual. Rasulullah bersabda, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka tunaikanlah hak jalan. Okey, apakah hak jalan? Mereka bertanya. Baginda menjawab, menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, di sinilah kita simpulkan cara-cara contoh-contoh tingkah laku bermaruah daripada hadis yang Ustazah bacakan tadi ialah Rasulullah sebenarnya tak gemar anak muda yang melepak menghalang laluan, iaitu duduk di tepi jalan. Okay. Kalau nak duduk juga Rasulullah kata tunaikan hak jalan tu, iaitu menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ada berapa ramai kita ni yang melepak ramai-ramai, bila kita nampak orang yang jalan berseorangan kita ejek, kita kata sebab kita tengah ramai-ramai. Jadi di situ kita cenderung menyakiti orang lain. Dan bila kita duduk di tengah jalan melepak-lepak, tak mungkin kita boleh menundukkan pandangan. Mata kita akan liar memandang. Dan Rasulullah ajar juga, jika terpaksa juga duduk di tepi jalan, kita kena jawab salam dan menyeru kepada perkara-perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang mana bila kita duduk ramai-ramai duduk di tepi jalan, perkara ini sangat susah dilakukan. Jadi selaku seorang remaja, terutama lelaki, sepatutnya kita tinggalkan perkara melepak-lepak di tepi jalan. Bila berkumpul di tepi jalan, kita telah mewujudkan perasaan tidak selesa kepada orang yang lalu lalang. Jadi Ustazah harap kamu hadam ni. Ini yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadis baginda. Okey, kemudian yang kedua, contoh tingkah laku bermaruah ialah mengucapkan jazakallahu khairah. Apa maksud jazakallahu khairah di sini? Kamu lengkapkan nota. Apa maksud jazakallahu khairah? Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepadamu. Dan ini Rasulullah kata adalah ucapan terima kasih yang paling baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada akibat tidak menjaga maruah diri.
Ya, menyusahkan orang sekeliling, mengganggu keharmonian masyarakat, dibenci dan dikeji masyarakat, dan kehidupan tidak berkat mendapat balasan neraka. Dan hikmah menjaga maruah diri, membawa keharmonian masyarakat, mewujudkan kemesraan antara ahli komuniti dan mendapat pahala serta disayangi Allah. Okey kelas, Ustazah harap kamu hadam tajuk menjaga maruah diri, lengkapkan nota dan tunggu Ustazah kongsi aktiviti untuk pengukuhan tajuk. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.